Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum kita masuk kepada wacana kita, saya mewakili kelab orator ingin memperkenalkan sedikit berkenaan orator ni. Pertamanya orang tanya orator ni apa? Untuk pengetahuan semua, orator adalah kelab ilmiah yang diasaskan oleh senior-senior yang lepas, lebih fokus kepada soft skill dan juga kepada bahan ilmiah, isu-isu semasa dan sebagainya. Jadi orator bertindak sebagai mengadakan diskusi-diskusi terbuka macam kita lihat di sini untuk forum ta'adud fikrah, dan sebelum ini kita adakan pendekatan wasatiyah antara sufi dan juga salafi. Jadi mungkin selepas ini insya-Allah kita akan adakan lagi diskusi yang terbuka. Okey. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya masuk kepada wacana kita pada malam ini. Sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih yang dihormati pada Presiden Prisma kerana memberi ruang dan juga peluang. Tidak dilupakan sebenarnya kita juga dihadiri oleh Presiden MMJ, iaitu Ali Amin, saudara Ali Amin. Ada ya? Mana? Belakang. Juga tidak dilupakan kepada AMP Prisma, Ustaz Syarul Nizam yang saya nampak dari Ustaz Nordin, akhwat dan sebagainya, juga barisan Exco Prisma. Seterusnya tidak dilupakan kepada wakil kedutaan kita Cik Anwar yang sudah hadir juga pada malam ini bersama dengan Ustaz Anhar, dan hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, tidak dilupakan di hadapan saya ahli panel yang kita muliakan. Seterusnya kita masuk kepada tajuk kita, iaitu ta'adud fikrah. Bercakap soal ta'adud fikrah ini, apa yang kita faham? Ta'adud berarti ialah kepelbagaian. Kepelbagaian dan fikrah yang kita terjemahkan sebagai pemikiran. Untuk itu dipersoalkan kenapa diadakan diskusi kepelbagaian pemikiran. Pertamanya kita melihat kepada kondisi kita, yakni dahulunya, zaman dahulu kita bukan duduk dalam kerangka siapa yang banyak bertanya maka lemahlah imannya. Bukan, kita tak duduk pada zaman dahulu begitu. Sekarang kita hidup pada zaman yang mana zaman yang memerlukan kepada soal dan jawab. Jikalau kita kata ini tak boleh, akan dipersoalkan kenapa tidak boleh. Jadi kita yang sebagai Islamis, peranan untuk kita sedar dalam perkara itu penting. Untuk itu kepelbagaian pemikiran ini, supaya kita masuk dalam kita punya pemikiran, agar kita boleh masuk dengan mana-mana yang orang berbeza fikrah dengan kita. Itu sebab kita buat pada malam ini, supaya kita diberi pencerahan oleh tiga ahli panel kita. Pertamanya, sebagai saya selalu sebut apabila dalam kuliah yang diceritakan oleh Ustaz Anhar, ketika mana Abu Hasan Asy'ari itu pelapor kepada Asy'ariyah, dia sendiri daripada Mu'tazilah. Kemudian bagaimana daripada Mu'tazilah yang begitu hulu dan juga ulat, menyebabkan kerana tindakan dia itu yang deal dengan Mu'tazilah, yakni ilmu falsafah yang masuk dalam Islam, menyebabkan jatuhnya empayar Mu'tazilah pada zaman itu. Ini adalah jasa yang mana kita melihat bahawa ideologi luar yang mana Islamis itu deal dengan perkara itu, menyebabkan Mu'tazilah jatuh pada zaman itu. Itu sebagai contoh yang saya beri. Jadi untuk ini saya teruskan pada soalan saya untuk pada Ustaz Marwan. Pertamanya Ustaz Marwan, saya nak teruskan pada soalan. Pada hari ini kita melihat jemaah gerakan Islam dan Islamis kebanyakannya bersifat skeptik, rigid dan energi pada ideologi luar selain pemikiran ideologi Islam.
Sedangkan masyarakat pada hari ini lebih menerima cara dan ideologi yang datang daripada luar. Jadi, adakah jemaah gerakan Islam dan Islami bersifat jumud dengan ideologi luar? Sedangkan terdapat juga kebaikan dalam ideologi yang datang dari luar ini. Dengan ini, saya minta respon daripada Ustaz Farhan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Terima kasih kepada penghormat majlis, Sahibul Fadilah Ustaz Rozaimi, calon PhD dalam bidang hadis di Uhuddiyah, Ustaz Anhar bin Abir, calon PhD dalam bidang usul fiqh, Presiden MPM MJ Ustaz Arif Amin, Presiden dan juga barisan beliau kalau ada rakan-rakan dari MPM, Presiden Prisma Saiz, dan juga barisan pimpinan MPM ataupun Prisma yang lain. Ini cuak ni duduk bersama dengan dua orang tokoh yang mana dua-duanya calon PhD dan juga dah biasa dengan ceramah dan juga program-program ini. Jadi mungkin itu sedikit biasalah manusia. Saya harap saya dapat hilangkan seolah-olah mereka tiada pada malam ini. Okey, rakan-rakan sekalian, nak tak nak kita kena jawab soalan dan juga bagi respon terhadap tajuk. Yang pertama, kata pengurusi bagi respon terhadap tajuk tentang ta'addud fikrah, kepelbagaian pemikiran. Jadi yang pertama pada pandangan saya, ta'addudiyah itu merupakan salah satu sunnah dan juga ayah, tanda kekuasaan dan juga aturan Tuhan, bahkan fitrah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dan juga dari salah satu dari tanda kekuasaan Allah Taala, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayat lil 'alimin, dalam surah Ar-Rum. Dan antara tanda-tanda kekuasaannya penciptaan langit-langit dan juga bumi, dan juga perbezaan lidah-lidah, bahasa-bahasa manusia ataupun bahasa-bahasa kamu, dan juga warna-warna kulit. Sesungguhnya pada perkara tersebut merupakan tanda-tanda kepada orang yang mengetahui. Berbagai ayat, kalau kita lihat berbagai ayat sangat banyak, sebagai contoh ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha sampai habis ayat surah Al-Hujurat tersebut. Itu juga salah satu firman Allah SWT yang bercerita soal perbezaan itu suatu yang tak dapat dielakkan. Pelbagai lagi ayat menunjukkan itu kepelbagaian. Itu saya rasa itu clear. Sehingga kan kalau kita lihat dalam dunia pada hari ini, bahkan sejak sejarah zaman berzaman, kepelbagaian itu sentiasa wujud. Kepelbagaian dalam pemikiran, kepelbagaian dalam bahasa, kepelbagaian dalam tamadun, kepelbagaian, pelbagai, semua ada pelbagai. Sebab itu Allah Ta'ala itu Maha Esa. Allah Ta'ala sahaja yang Esa. Selebihnya ada pasangan, juga ada kepelbagaian masing-masing. Dia akan sekalian, itu respon awal ataupun pandangan saya secara ringkas terhadap tajuk ta'addud fikrah, kepelbagaian pemikiran. Justru bila berkait dengan kepelbagaian pemikiran, kepelbagaian pemikiran itu juga tidak dapat dielakkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walau syaa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau syaa rabbuk laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Kalau Tuhanmu mahukan, nescaya Ia akan jadikan manusia itu satu umat yang satu. Dan mereka itu sentiasa la yazalun mukhtalifin, sentiasa berbeza. Illa man rahima rabbuk, melainkan orang yang Tuhanmu kasih.
Walidzalika khalaqahum, dan untuk itu mereka diciptakan. Kata Al-Qurtubi, liyal ikhtilaf, untuk berbeza itu Allah Ta'ala menciptakan mereka. Ini salah satu pandangan daripada beberapa pandangan mufassir. Jadi selesai. Pada pandangan saya, tajuk ini tiada masalah. Justru kita pergi kepada soalan. Dan tambahan pada tajuk sebentar tadi, disebabkan itu salah satu fitrah. Dan juga apa yang mana manusia lahir itu memang sudah ada kepelbagaian, dan juga akan terus wujud kepelbagaian. Maka kita lihat kecantikan ataupun kata-kata daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah yang menyatakan bahawa syariah datang untuk menyusun fitrah, bukannya mengubah fitrah. Maka rentetan daripada itu, perbincangan pada malam ini adalah suatu perbincangan yang sangat positif, insya-Allah. Jadi terus pada tajuk perbincangan ahli ataupun pengerusi sangat berminat dengan tajuk ideologi, pelbagaian. Itu dah, ini tak apa. Jadi kita jawab. Yang pertama tajuk, dia berminat juga tajuk tentang Islamis, jamaah gerakan Islam. Jadi saya bagi pandangan peribadi, pandangan saya tentang persoalan beliau sebentar tadi tentang bagaimana berinteraksi dengan ideologi ataupun faham-faham dari luar, kan? Dan juga adakah sebahagian Islam itu jumun, Islamis, dan ini tak apa. Yang pertama, saya rasa kita kena clearkan beberapa kata kunci perkataan dalam persoalan tersebut tentang Islamis, tentang gerakan Islam. Yang pertama, Islam itu agama yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Nabi SAW menceritakan dan hadis yang mana yang sangat terkenal, dan juga saya yakin semua daripada kita sudah melalui dan juga membaca hadis tersebut tentang apa itu Islam. Jibril datang mengajarkan Nabi SAW apa itu Islam, lalu ceritakan apa itu Islam, lepas tu apa itu iman. Jadi Islam itu ta'arif, salah satunya diberi dalam hadis tersebut dah berkait dengan apa yang kita sebut sebagai rukun-rukun Islam. Sebagaimana dalam hadis yang lain, punya Islam ala khamsi. Rakan-rakan sekalian, itu tentang Islam. Yang kedua, Muslim. Muslim itu orang yang aslama, memeluk Islam, memilih Islam sebagai inna din 'inda Allah Islam. Muslim. Huwa sammakumul muslimin. Huwa sammakumul muslimin. Dalam suratul Hajj, tak silap saya. Itu Muslim, orang yang berintimak dengan agama Allah SWT, memeluk, menganut agama Islam, lalu menerima segala perintah Allah SWT dengan patuh dan taat. Muslim. Okey, Islam daripada Allah SWT, Muslim orang yang menganut agama Islam. Islamis ini merupakan nisbah kepada orang yang menerima cara pandang Islamism ataupun Al-Islamiyun, orang Islamis, kan? Orang yang melihat Islam itu bukan sekadar sebagai orang melalui pengalaman mereka, pengalaman sejarah dan lain-lain, lalu mereka berpandangan bahawasanya mesti ada reaksi dan juga mesti ada satu pandang bahawasanya Islam itu mesti dibawa ke tengah-tengah sosial, ke tengah-tengah masyarakat. Islam itu mesti mengubah masyarakat. Islam itu mesti mengubah negara. Sumber masdarnya ialah syariah. Cara pandang gerakan tersebut. Maka ketika itu wujudnya Islamism, gerakan Islamis. Sebab tu saya lebih suka guna perkataan gerakan Islamis, bukan gerakan Islam. Yang mana mereka ini dia punya cara faham berasal daripada cara faham terhadap agama sebagai ad-din. Lalu berdasarkan itu adanya gerakan yang tersusun untuk membawa manusia kembali kepada Allah SWT, menerusi kerja-kerja sosial dan juga kerja-kerja politik. Sebahagian yang besar, saya kira sebahagian besar Islamis memang ke arah itu. Sama ada terlibat dengan politik ataupun mengaku tak berpolitik, tapi politik tanpa parti politik. Berapa ramai yang bercakap mereka itu bukan kami tak bias, kami NGO saja, mereka itu berpolitik juga, secara tanpa sedar ataupun tanpa mengakui. Jadi itu secara ringkas.
Jadi Islamis itu orang yang mendokong cara faham ataupun pandangan gerakan Islam, gerakan Islamis. Okey, sebab itu saya timbulkan istilah ini rakan-rakan sekalian, istilah ini mempunyai perbezaan dalam kalangan pengkaji istilah Islamis. Sebab ia muncul terutamanya selepas kejatuhan khilafah, bila mana reaksi umat Islam bagaimana nak berinteraksi dengan salah tanggap ataupun bagaimana nak berinteraksi dengan keruntuhan umat Islam dari sudut pemikiran, keruntuhan dari sudut ekonomi, keruntuhan dari sudut kenegaraan, negara-negara umat Islam dijajah dan juga dibahagi-bahagikan. Lalu reaksinya ialah kita mesti ada kumpulan Islam. Lalu antaranya sebelum daripada 1900 lagi telah ada yang disebut sebagai Pan-Islamism berkait dengan Sultan Abdul Hamid Al-Thani yang kedua, yang mana antara sultan yang terakhir untuk Khilafah Uthmaniyah. Jadi, dan juga berkait juga dengan pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, jadi diteruskan oleh Syekh Redha dan juga seterusnya Ihab. Dan saya rasa perkataan itu sensitif sikit, jadi tak perlu sebutlah. Dan juga IM yang segerakan yang tersebut. Jadi akan sekali itu saya dahulukan dengan perbincangan itu. Sebab saya kira sebagai orang tak tetapkan dahulu, tak tahdik dahulu maksud perkataan tersebut. Lalu mereka menganggap apabila dikritik gerakan Islamisme merupakan kritikan terhadap Islam. Itu salah. Dikritik. Sebab itu saya lihat lagi, saya lihat bahawa sebenarnya bukan semua Muslim itu Islamis. Bukan semua Muslim yang berpolitik itu Islamis. Ada Muslim yang berpolitik, dia melalui wadah lain yang bukan dan juga menentang kumpulan yang mana melihat Islam sebagai cara hidup. Itu maksud istilah itu mesti di-clear terlebih dahulu. Ada pula Islamis yang mana bahkan boleh jadi non-Muslim boleh jadi Islamis. Bila mana non-Muslim mendokong idea-idea asas dan juga undang-undang dalam sesebuah gerakan Islam. Ini pandangan saya lah. Sebab terutama fenomena di Malaysia adanya kumpulan non-Muslim dan dikata kelab penyokong sebagai contoh. Dia kata sekalian, itu pandangan saya tentang istilah itulah. Jadi bagaimana nak berinteraksi dengan ideologi luar. Yang pertama, ideologi itu merupakan pengalaman manusia. Pengalaman manusia khasnya daripada barat melihat apa yang sedang berlaku dalam masyarakat dan juga apa yang kita nak lakukan. Lalu lahirnya faham-faham manusia yang berfikir. Mereka melahirkan pertanyaan-pertanyaan lalu cari kepada jawapan-jawapan. Lalu jawapan-jawapan itu melahirkan izm-izm yang kita biasa dengar. Itu secara ringkaslah. Jadi wujudnya ideologi tertentu dalam masyarakat di seluruh dunia. Jadi akan sekalian, bagaimana sebahagian kumpulan Islam melihat dan juga sememangnya keyakinan bahawa nanti adalah al-Islam, agama ataupun cara hidup di sisi Allah ialah Islam. Jadi bagaimana mereka melihat al-Islam kual hal, Islam adalah penyelesaian, Islam is the best solution, Islam adalah solusi yang paling baik, terbaik untuk menyelesaikan masalah Islam di dunia bahkan di akhirat. Jadi akan bahkan bukan sekadar menyelesaikan masalah Islam, menyelesaikan masalah kemanusiaan sejagat, menyelesaikan pelbagai masalah rahmatan lil alamin, bukannya rahmatan lil muslimin, bukan pula rahmatan lil malayuyin. Untuk alam Islam manusia pun mendapat rahmat daripada Islam. Jadi saya rasa ini tentang ringkasan bagaimana nak berinteraksi dengan soalan tersebut. Kalau pakai jawab saja, nanti pengurusi menang, dia debat kan. Okey, itu. Jadi kita dalam masa yang sama kita tak nak kekeliruan bila mana membicarakan hal ini seolah-olah tak boleh dibicarakan, dianggap ini adalah perbincangan idea. Perbincangan perbezaan dalam melihat bagaimana sepatutnya melihat bersandar kepada Islam, bagaimana sepatutnya menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Sebab itu kalau kita lihat
tentang soalan tersebut, bagaimana interaksi dengan ideologi luar. Ideologi luar, manusia mencari jawapan kepada persoalan tentang penindasan ekonomi sebagai contoh, tentang bagaimana nak memiliki harta, bagaimana nak memiliki ataupun menjalankan perniagaan. Itu ada biasanya ideologi sebahagiannya berkait dengan harta benda ataupun ekonomi, sebagai contoh kapitalisme, sosialisme. Dan kedua-dua perkataan ini, kedua-dua ideologi ini ada perkembangan mereka yang tersendiri. Ini pengalaman manusia. Sebab itu ada yang anti agama, ada yang tak. Ada yang tak sentuh berisu agama. Mereka sentuh betul-betul isu ekonomi ataupun dalam tiga kata isu muamalah, isu ruang bagaimana berinteraksi antara manusia dan manusia yang lain. Jadi rakan-rakan sekalian, disebabkan itu sebahagian orang cuba menisbahkan perkataan-perkataan sebagai contoh kapitalis Islam, sosialis Islam, menerusi pandangan mereka, kajian mereka melihat, maka kita punya versi Islam, mengetempel beberapa perkara, lalu mereka kata ini kapitalis Islam, ini sosialis Islam. Sebagian orang melihat macam itu, dan juga memang ada tulisan-tulisan yang berkaitan. Sebagaimana, bukan itu saja rakan-rakan sekalian, sebagaimana dalam agama Kristian pun ada, kan? Kristian Demokrat ada di parti kuat, parti yang sangat kuat di Jerman. Jadi mereka sendiri cuba menisbahkan diri terhadap ideologi ciptaan manusia. Sebab manusia yang beragama, mereka akan tenang hati bila mana mereka buat sesuatu itu ada sandaran nafs ataupun sandaran apa kata Tuhan. Kan? Jadi sebagian orang melihat mereka perlu memasukkan unsur-unsur Islam. Jadi sebagian orang tergelincir pergi kepada menerima secara total. Sehingga menerima perkara-perkara yang tidak. Sebenarnya Islam kata lain ataupun al-qat'iyyat minad-din. Perkara-perkara yang qat'i memang tak boleh nak tukar, tentang miras sebagai contoh, dan juga tentang perkara-perkara yang lain yang sedikit tapi sangat ditekankan dan juga diwajibkan, kalau dilanggar boleh jadi kufur menurut pandangan Islam. Itu identiti. Kalau tak ada, macam mana nak panggil itu Islam? Jadi rakan-rakan sekalian, itu secara ringkas, disebabkan itu sebahagian, pada pandangan saya sebahagian nilai-nilai ataupun perbahasan-perbahasan memang wujud kebaikan-kebaikan tertentu untuk kumpulan-kumpulan Islam. Wujud kebaikan-kebaikan tertentu, itu pengalaman mereka. Kita lihat pengalaman mereka, tapi tak boleh nak tiru bulat-bulat. Sebab itu sebahagian orang menuduh sebahagian kumpulan ataupun negara-negara Islam sebagai literal, harfiah, menuduh. Tapi dalam masa yang sama mereka mahu buat di Malaysia apa yang dibuat di Rusia, sebagainya. Apa yang dibuat di Jerman, apa yang dibuat di US. Tiru bulat-bulat. Macam mana tu? Sebab itu kita pergi kepada, bila bincang kumpulan-kumpulan Islam dalam erti kata pertubuhan politik sebagai contoh, mereka berinteraksi dalam isu-isu kenegaraan. Justru yang mesti clear pertamanya ialah apa itu prinsip-prinsip al-mabadi' yang disediakan oleh Islam dalam berinteraksi dengan hal tersebut sebagai contoh. Lalu melihat kepada perkara tersebut, dilihat pula konteks sebuah negara. Negara itu macam mana? Bukannya mentang-mentang kita lihat model Turki berjaya sebagai contoh, sebagai orang melihat macam tu, maka kita kena tiru apa yang dibuat oleh AKP di sana, bawa kepada Malaysia. Kenapa nak tiru? Tak perlu tiru. Lihat pada konteks Malaysia, sejarah dan juga budaya masyarakat Malaysia macam ini. Itu berbeza. Sebagai orang lihat model yang paling baik adalah model Arab Saudi, maka kita kena import dan laksanakan di Malaysia sebiji. Kenapa buat macam tu? Tak sama. Pengalaman hidup masyarakat kat sana berbeza. Sejarah berbeza. Implikasi kalau dilaksanakan berbeza. Sebabkan itu, yang pertama kena cerakinkan dahulu, ataupun pisahkan dahulu apa itu yang menjadi prinsip-prinsip yang tak boleh diubah, dan juga apa itu yang mana merupakan mekanisme ataupun mutaghayyirat yang mana menjadi yang boleh dikompromi sebagai itu dalam melaksanakan kerja-kerja Islam.
Jadi disebabkan itu, rakan-rakan sekalian, ini pandangan saya, jawapan saya terhadap soalan tersebut. Sebabkan itu kalau ataupun intimat dalam bahasa Melayu meletakkan kesetiaan ataupun bergabung dengan mana-mana ideologi secara ekstrim sebagai contoh, lalu mereka akan membantu sesama mereka walaupun mereka buat zalim sebagai contoh. Sebagai contoh, kalau itu berlaku, dan memang ada berlaku pun dalam sejarah. Sebab pertentangan ialah pertentangan antara ideologi. Sebagai contoh. Jadi itu, sebab itu dalam isu di Mesir baru-baru ini, yang perlu dilihat adalah kepada Al-Qiyam, nilai-nilai. Yang mana nilai-nilai keadilan, kebaikan dan demokrasi, syura dan lain-lain itu bukan sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang sangat penting. Lalu Amerika ke, Arab Saudi ke, negara-negara apa pun perlu melihat yang salah itu adalah salah. Qatar ke, UAE ke, yang salah itu adalah salah. Kita tak lihat lagi tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, yang mana kumpulan-kumpulan Islam sepatutnya memprotes tindakan brutal oleh pihak tentera di Mesir. Itu tak masuk lagi kita bincang perkara-perkara yang asas antara manusia, fitrah, al-ukhuwah al-insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Jadi rakan-rakan sekalian, itu pada pandangan saya, itu yang mesti kita berpegang dengan perkara yang lebih besar. Walaupun la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. Ini suatu yang sangat manusiawi. Tidak boleh melakukan kezaliman walaupun terhadap orang yang dekat dengan kita sendiri. Jadi rakan-rakan sekalian, dan Islam itu sendiri pada pandangan saya datang mengetengahkan perkara-perkara yang mana berkait dengan fitrah. Sebagai contoh, mengangkat persaudaraan kemanusiaan, yang mana sebahagian orang seolah-olah lupa bahawa saya menyakiti, bukan setakat menyakiti Muslim, menyakiti non-Muslim, menyakiti yang tak ada agama, itu juga salah. Bersatu padu, bukan setakat bersatu padu dengan Muslim, bersatu padu dengan bukan Muslim, dan juga yang tak ada agama itu, untuk menentang kezaliman itu. Baik, sebagai contoh. Sebab itu, kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala sebut wa qala akhukum Huda sebagai contoh. Selain, dan juga ada dalam ayat lain akhuhum. Saudara mereka itu apa? Kaum yang mana para anbiya itu diutuskan untuk mengajar mereka agama, mengajar mereka Islam. Mereka terima. Ada yang mereka terima, ada yang tak terima. Ramai yang tak terima. Mereka menentang dakwah para anbiya. Tapi apa Allah Ta'ala namakan anbiya dia? Namakan dengan akhuhum, saudara mereka. Sebab apa? Mereka bersaudara dalam kaum. Mereka bersaudara al-ukhuwah al-wataniyah dalam suatu negara, dalam satu masyarakat. Mereka, Allah Ta'ala menamakan wa idh qala akhuhum. Bukannya, mana walaupun mereka menentang, akhirnya mereka kufur dengan ajaran, tapi mereka itu saudara mereka, anbiya itu saudara kaum tersebut. Itu antara sebagaimana diulas oleh Al-Qaradawi dalam Al-Watan wal Muwatanah tentang persaudaraan kemanusiaan. Bahkan kalau kita lihat walaqad karamna bani Adam, manusia, anak-anak Adam, bukannya walaqad karamna muslimin. Ini kemuliaan yang mana ini perkara-perkara asas yang saya lihat mesti dijadikan asas dan juga pegangan bila mana nak berinteraksi dengan perkara-perkara luar. Boleh ada sebahagiannya ditolak, ada sebahagiannya boleh dikompromi untuk diterima selagi mana tidak bercanggah dengan syarat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Marwan. Untuk makluman semua, sebenarnya dalam forum kita ni kita ada 3 round. Round yang pertama diberi soalan oleh moderator, bertanya kepada ahli panel. Peruntukan masa selama 15 minit. Peruntukan masa selama 15 minit. Dan round yang kedua kita akan buka diskusi secara terbuka dan mana-mana audiens boleh tanya soalan secara direct dan terus dijawab. Okey, tanpa melengahkan masa, saya ringkaskan sikit apa yang dikatakan oleh Ustaz Marwan tadi, iaitu kita perlu bezakan antara Islamis dan juga Islam. Kerana perkara ini kadang-kadang kita sendiri pun tak dapat bezakan. Apabila orang kata Islamis,
kita terasa seperti dikritik Islam. Ini masalah yang perlu kita ceraikan. Kedua, berkenaan ideologi luar yang dikatakan benda yang baik itu perlu kita ceraikan. Kalau benda yang bertentangan dengan Islam sendiri, sepatutnya kita kena tolak dan kita tak perlu mengambilnya. Seterusnya, untuk perkara ini kita jangan bersifat rajin dan juga skeptism dengan benda luar ini. Seharusnya kita deal dan kita faham maksud itu dan kita bezakan ini boleh ataupun tidak. Begitu Ustaz Ahmad. Okey. Tak apa melengahkan masa lagi, insyaAllah saya terus bertanya kepada Ustaz Uzani kita. Ustaz, soalan dia, bagi non-Muslim, mereka menolak penggunaan Al-Quran dan Hadis, terutama dalam memberi pandangan. Akan tetapi lebih menerima pandangan luar selain Islam. Justru itu, bagaimana kita mahu berinteraksi dengan Muslim berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber, tetapi melalui kerangka ideologi non-Muslim itu sendiri? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada tuan moderator yang dihormati lagi dikasihi saudara Marwan Bukhari, Murabbi Ustaz Anhar Bir, pimpinan-pimpinan mahasiswa, Cik Anwar, wakil daripada kedutaan, ustaz-ustaz, tuan guru, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang rahmati Allah. Rasa gementar sebab ini first time duduk satu program dengan Ustaz Anhar. Walaupun kami bukan di tempat yang sama, tapi sebelum ni dia tak pernah duduk sekali. Kali ini dia dapat duduk sekali, alhamdulillah. Apabila kita berbicara tentang ta'addud al-afkar ataupun pendapat yang berbagai-bagai, kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, kita dapati di sana ada dua jenis ikhtilaf. Ada ikhtilaf yang al-madhmum, ikhtilaf yang syarak tak suka. Syarak tak suka. Ada jenis ikhtilaf yang syarak tak suka, benci. Wala tanaza'u, kan? Jangan kamu berpecah belah, jangan kamu berbalah-balah. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid. Hadis riwayat Tirmizi. Jangan kamu, siapa yang hidup selepas daripada aku, kata Nabi, dia akan tengok ikhtilaf yang banyak, dia akan tengok perbalahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, jangan kamu ikut perbalahan itu, kamu ikut sunnah aku dan sunnah khulafa' rasyidin yang diberikan hidayah selepas daripada aku. Gigit dia dengan geraham, jangan lepas. Maknanya ada dalam Islam ikhtilaf yang tidak diraikan, dan ada dalam Islam ikhtilaf ataupun perbezaan yang dipuji ataupun yang dibenarkan. Yang dibenarkan. Seperti contoh, khilaf di antara Abu Bakar dan Umar dalam peristiwa Badar. Nabi tak marah. Nabi tanya Abu Bakar, nak buat apa tawanan perang ni? Abu Bakar kata, kita bagi dia fidah, kita bagi dia, jadikan dia tebusan, minta duit daripada kuat musyrikin. Ada yang tanya Umar pula, Umar kata bunuh. Nabi tak kata pada Abu Bakar dan Umar, kamu ni teruk no. Boleh faham kan? Nabi tak kata. Nabi iqrar. Bahkan dalam peristiwa peperangan Bani Quraizah, banyak kali dah nak ulang benda ni. Dalam peristiwa peperangan Bani Quraizah, Nabi kata, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan kamu salat asar sehinggalah kamu sampai ke perkampungan Bani Quraizah, perkampungan Yahudi yang nak lawan Nabi. Fa'adraka ba'duhum al-asra fi tariq. Sebahagian daripada mereka salat asar. Yang tak salat, dia pegang nas Nabi, jangan salat sampai perkampungan Bani Quraizah. Yang salat itu pula, dia kata tak apa, Nabi bukan larang kita salat, Nabi nak suruh kita cepat. Kami salat dan kami cepat.
Tapi dapat maksud. Yang tak salat, bila sampai di perkampungan Bani Quraidah, dia pergi report dekat Nabi. Bukan report sebab dia nak jadi macai. Istilah kita, Ustaz Khidir, makpot lah kan. Zaman kami dulu makpot, sekarang ni macai. Dulu makpot lah, dia kata report. Dia bukan nak report sebab nak gaduh. Dia bimbang. Ada di kalangan sahabat yang tak dengar cakap Nabi. Dia bimbang. Sahabat dia tak boleh tengok maksiat depan mata, dia akan bagi tahu Nabi. Falam yu'annif ahadan minhum, kata perawi ni, kata dalam riwayat Bukhari, perawi tu kata falam yu'annif ahadan minhum. Nabi tak marah pun yang salat dan Nabi tak marah yang tak salat. Menunjukkan dalam Islam ada benda yang kita dibenarkan untuk berbeza pendapat. Mungkin ada yang tanya, apa pasal nak pergi beza pendapat? Kan? Quran itu satu, Nabi itu satu. Kan senang bawa turun ayat Quran, semua bagi jelas. Satu mazhab, tak payah banyak-banyak. Tak ada yang kena label Wahabi, tak ada yang kena label Sufi. Semua sama, semua sama. Sebagai contoh, kenapa tak diturunkan ayat Quran yang jelas? Langsung tak boleh khilaf. Satu mazhab. Kita kata, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala nak suruh kita ni berfikir. Kalau Quran ni, ini kuat benar. Kuat benar. Macam tu. Kalau Quran tu turun, hanya semua dengan qat'iyyud dalalah dan qat'iyyud thubut, maknanya kita tak adalah menggunakan akal. Tak payah ijtihad nak cari maksud dalam nas. Jadi Al-Quran apabila dia turun, ada ayat dan kebanyakan ayat dia zanni, bersifat zanni, yang ada majal, ada ruang untuk kita ijtihad, untuk kita menggunakan akal, berfikir apa itu maksud daripada ayat yang Allah Ta'ala turunkan, daripada hadis yang Nabi ucapkan. Allah Ta'ala kata salasata quru, 3 quru. Ulama khilaf, ada yang kata haid, ada yang kata tuhur kan. Kenapa tak turun salasat athhar? Kan senang. Salasat haidat kan senang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala nak kita berfikir. Itu dulu. Maknanya ta'addud afkar dalam Islam, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Mana yang boleh, mana yang tak boleh? Yang boleh ini selain daripada yang tak boleh. Yang tak boleh itu apa dia? Yang tak boleh itu dalam perkara-perkara yang kita panggil sebagai qat'iyyat. Perkara-perkara yang mana jelas, tak boleh berkhilaf dalam dia. Perkara yang bila kita sanggah, boleh menyebabkan akidah kita rosak. Yang tu tak boleh. Tak boleh kita beza pendapat. Selain daripada tu boleh. Selain daripada tu boleh. Maknanya kita boleh berijtihad dalam nak menentukan hadis itu sahih ataupun tidak. Ada majal untuk ijtihad. Dalam nak menentukan makna yang bersifat zanni, kita ada majal untuk ijtihad. Dalam nak menarik illah, menarik sebab, menarik maqasid, objektif daripada sesuatu hukum, ada majal untuk ijtihad. Jadi bila kita berbicara dengan orang yang non-Muslim, yang bukan Islam, dia tak percaya dengan Quran, dia tak percaya dengan hadis. Dia tengok Quran, kalam biasa, bukan kalam Allah, bukan mukjizat. Kan? Yang pertama, sebelum kita masuk pada bab itu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ulama berbeza pendapat tentang dakwah ini tauqifi ke taufiqi. Tauqifi makna tak boleh kita nak tambah-tambah. Tauqifi ni benda yang sabit, benda yang kekal, tetap. Ulama beza pendapat, tetapi majoriti ulama kata dakwah ini kandungannya, isi kandungannya tauqifi, madmun dia tauqifi. Mesti sesuatu yang tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Tetapi asali, metod, cara untuk seru orang kepada Islam itu taufiqi. Yang itu kita boleh ubah suan. Cara nak ajak, update status, tweet. Yang ni tak ada zaman Nabi. Kan? Yang ni tak ada zaman Nabi. Ada seorang ustaz, dia kata asalik tu pun, metod tu pun tauqifi. Yang tu kita kata kerah. Kan? Yang tu kerah nak lah. Walaupun ada sebagian ulama kata, tapi itu pendapat yang minoriti. Yang majoritinya taufiq. Taufiq. Baik. Dakwah ini bersifat taufiq. Nak ajak orang kembali kepada Islam, orang yang non-Muslim kadang-kadang.
Yang pertama, kita tahu dia tak percaya Quran dan Sunnah. Yang pertama sekali, gunakan hujah-hujah akal. Ada orang kata, hang ni liberal ni. Sebab melebihkan akal berbanding nas. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya kurang bersetuju dengan istilah mendahulukan akal berbanding nas dalam konotasi yang negatif. Kerana mana mungkin kita nak kata akal yang didahulukan berbanding nas itu benda yang buruk, sedangkan sebelum mengetahui Quran itu sebagai Quran yang mukjizat, yang mutawatir, sebelum mengetahui hadis itu sebagai hadis yang sahih, kita telah menggunakan akal untuk menilai. Maknanya mendahulukan akal berbanding nas tak semestinya negatif. Ada orang bila saya cakap, bila nak cakap dia macam tak faham tak? Okay, kita urang. Ulum hadis. Kita belajar mustalah hadis. Tahu satu. Hadis mursal, hadis muttarib, hadis apa? Hadis dhaif. Hadis mudraj. Ada dalam hadis Nabi kata al-hadisus sahih. Ta'rif dia sekian-sekian. Cari dalam hadis ada. Pergi cari dalam Quran ayat yang menerangkan tentang tadlis. Tak ada. Ini semua akli. Ini semua perbahasan akal. Ulama Islam berijtihad menggunakan akal nak menentukan keselamatan riwayat. Ini menunjukkan mereka menggunakan akal dahulu sebelum memutuskan sesuatu itu benar-benar nas ataupun tidak. Jadi Islam tidak pernah melarang manusia menggunakan akal. Yang tak dibenarkan menggunakan akal bukan di tempatnya. Yang ni Islam apa? Bila mana hang menggunakan akal di tempat yang akal tak mampu nak masuk, seperti perkara-perkara ghaibiyat, yang ni Islam tak mahu. Itu bukan mendahulukan akal, tapi menyalahgunakan akal. Yang dilarang menyalahgunakan akal. Sebab itu dalam Quran kadang-kadang kita melihat ada ayat-ayat yang menggunakan hujah-hujah akal berbanding hujah-hujah hujah-hujah nakal. Lau kana fihi ma alihatun la fasadata. Akal. Kalau ada dua Tuhan, dah tentulah hancur bumi ni. Sebab bila ada dua Tuhan, dia mesti bala. Ada yang kata aku nak siang dulu, aku nak siang 5 jam. Ada yang kata aku nak 4 jam. Maka peninlah kita sebagai rakyat. Pening kita sebagai makhluk. Jadi hujah akal. Gunakan hujah akal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bila nak cakap dengan dia tak percaya Quran dan Sunnah ni, kita nak bagi dia takjub dengan Quran dan Sunnah. Bagi dia rasa takjub, Quran ni betul. Macam mana? Sebab itu kita tengok dalam Quran ada ayat-ayat yang maknanya cantik, balaghah kan. Nabi pun bercakap dengan perkataan yang cantik. Sampai Rimad Ibn Tha'labah, dia kata apa? Laqad sami'tu qawl al-kahana wa qawl as-sahara wa qawl asy-syu'ara fama sami'tu mithla kalimati hadha. Dia dengar cakap Nabi. Dia kata aku selamanya aku pernah dengar cakap bomo, aku pernah dengar cakap tukang sihir, aku pernah dengar cakap tukang syair, tapi tak sama dengan kalam kau. Kerana pada masa tu orang-orang Arab terpesona dengan balaghah, terpesona dengan sastra. Maka Quran turun address benda ni. Nak bagi tahu kat Quraisy, kalau kau ada penyair yang hebat, ni kalam Allah yang paling baligh. Kalau kamu boleh lawan, lawan. Tapi kalau kamu tak boleh lawan, ketahuilah dia bukan daripada Muhammad, dia daripada Allah. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu. Kami tak pernah ajar Muhammad itu syair, dan dia pun tak pandai syair. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Dia tak lain tak bukan. Yang dibawa oleh Muhammad itu tak lain tak bukan zikir dan Quran yang betul. Itu bila bercakap dengan orang Quraisy, Allah Ta'ala bagi dia rasa takjub dari sudut balaghah. Tapi bila mana bercerita dengan orang Yahudi, metod Quran berbeza. Metod Quran berbeza daripada bercakap dari sudut balaghahnya.
Tapi bila bercakap dengan bermuhawarah dengan orang Yahudi, dia mula bercerita tentang satu berita yang langsung tak didengar melainkan hanya pada orang Yahudi, tapi Nabi Muhammad tahu. Sebagai contoh, seperti contoh kisah Ashab Sabt. Kunu qiratan khasiin. Bila Nabi Muhammad bawa cerita ni, orang Yahudi terkejut. Mana kau tahu cerita ni? Yang tahu cuma orang-orang Yahudi. Nak timbulkan rasa takjub orang Yahudi terhadap Al-Quran. Maka hari ini kita bercakap dengan bahasa ilmu, bahasa sains dan teknologi. Kita bercakap bahasa sains. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan tunjuk kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di ufuk-ufuk, wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka, sehingga terbukti kepada mereka apa yang dibawa oleh Muhammad ini kebenaran. Maka hari ini ulama-ulama Islam mula mengkaji tentang mukjizat sains yang ada dalam Quran. Yang ni kita tonjolkan. Yang ni kita tonjolkan. Mukjizat sains. Yang mana sains buktikan dia haqaiq ilmiah. Benda yang tak boleh benda yang diterima sebagai, kita katakan, fakta sains, selari dengan Quran kita bawa. Cerita depan orang kafir supaya bila dia dengar, oh ini Quran benda yang betul. Sebagai contoh, Al-Quran sebut dalam surah pertama turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia daripada alaq. Alaq tu apa dia? Alaq itu kata orang Melayu segumpal darah. Tu orang Melayu yang kata. Quran tak kata. Dia terjemah macam qalb dengan hati. Qalb bukan hati, qalb jantung. Orang Melayu salah tafsir lagi, dia kata alaq tu segumpal, bukan segumpal darah. Quran kata alaq. Sains buktikan hari ini perkataan Quran tepat daripada 3 jenis, daripada 3 sudut. Yang pertama, alaq bermaksud tergantung. Oh, ni mana ni? Nak biar. Alaq bermaksud tergantung. Hadis mu'allaq, hadis yang tergantung. Hadis yang sanad dia atas bawah terputus. Permulaan dia daripada jihah musannif, daripada jihah penulis terputus. Dia seolah-olah hadis itu macam tergantung. Alaq. Bayi juga tergantung. Bayi juga tergantung dalam perut, dalam rahim, pada peringkat awal dia tergantung. Dia macam apa? Dia macam kunci kan? Tergantung. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Arab panggil alaq, benda yang sangkut, stuck. Kan? Benda yang sangkut. Kerana pada peringkat awal janin, darah terhenti. Dalam janin tu darah tak mengalir. Darah terhenti. Maka kita kata Quran benar sekali lagi. Kerana Allah Ta'ala kata menciptakan manusia daripada satu makhluk yang darahnya tak berjalan. Yang ketiga, orang Arab panggil alaq ni lintah. Kerana peringkat awal janin memang bentuknya seperti lintah. Bukan saja bentuk seperti lintah, sifatnya juga seperti lintah. Kerana duduk dalam air ketuban, lintah duduk dalam air. Dan sifat lintah sedut darah. Begitu juga sifat janin pada masa itu, sedut makanan daripada plasenta itu. Maka Quran benar dalam daripada 3 sudut. Benda ni kita kena tonjolkan pada orang. Tapi bila dia dengar, dia tersadar. Tapi pastikan fakta yang kita nak cerita tu benar-benar fakta. Jangan benda-benda bodoh kita cerita, jadi ketawa orang. Saya dengar dia kata sejadah berdiri di masjid sekian. Kita pun sejadah, kita dah ingat sejadah tu berdiri itu lah. Rupanya disusun-susun jadi berdiri. Ini mak rempit boleh buat. Lepas tu dia kata daging berdenyut apabila mendengar takbir kan. Daging kalau bahasa Melayu memang dia berdenyut.
Bukanlah kita menafikan kepentingan takbir, tapi kadang-kadang hang kait tu benda yang saintis benar, saintis gelap. Memang bila kita lepas sembelih kan, lepas sembelih kita potong, dia akan berdenyut sama ada kita takbir ataupun tidak. Kan? Jadi kita kena pastikan fakta tu betul lah. Jadi anda rasa cukup sekadar tu dulu. Bagaimana kita nak tarik dia pada Islam, pada Quran dan Sunnah? Jadikan dia takjub dengan Islam, takjub dengan Quran dan Sunnah dulu. Dengan menceritakan benda-benda yang melibatkan i'jaz ilmu. Wallahu ta'ala. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Razali. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan, iaitu kalau kita nak berdakwah kepada Muslim, ada 3 cara yang Ustaz Razali tengahkan. Pertamanya, kita perlu menggunakan hujah akal. Hujah akal ini penting dan kita tidak boleh nafikan sama sekali. Seterusnya, kita bagi takjub dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan Hadis kepada Muslim dengan kita membawakan fakta-fakta yang benar, yang selari dengan dalil Al-Quran dan Hadis, ada juga dalil macam dengan fakta yang kenal yang berlaku pada hari ini. Okey, seterusnya saya terus masuk kepada soalan untuk Rabi kita yang tak sabar-sabar nak dengar. Jadi insya-Allah Ustaz, soalannya, mu'tadil merupakan salah satu sikap yang sangat baik untuk diterapkan ke dalam diri seseorang. Kepentingannya adalah untuk memperolehi keharmonian dalam berideologi maupun fikrah. Jadi adakah seseorang individu itu hanya berperanan sebagai golongan Islami yang secara terus mengkafirkan ideologi selain Islam, atau terdapat cara bagi mendapat nilai-nilai murni di dalam ideologi selain Islam dan seterusnya digunapakai bagi keharmonian sejagat? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Moderator Fadil Ustaz Ashraf Hadi sebagai Presiden Kelab Orator sama dengan jawatan kuasanya. Di panel Fadil Ustaz Marwan Bukhari, kakak saya Fadil Ustaz Muhammad Rozaimi. Sungguh no, first time. Sebelum ni dia tak nak panggil, duduk sekali. Fadil Encik Anwar bin Mahmud, Pegawai Kedutaan yang hadir pada malam ini. Fadil Ustaz Arif Amin, Presiden NPMMJ, Presiden Prisma. Fadil Ustaz Ais, itu wakaf tam ke wakaf? Aizuddin. Seterusnya kepada kepimpinan Prisma, muslimin dan muslimat, siswa dan siswi yang ada di atas kapet, yang ada di sebelah tembok dan lori, yang ada di dalam bangunan. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang ketiga ni, ujung-ujung ni insya-Allah
Dia tak lama kot. Dua perkara yang diminta untuk kongsi walaupun soalan yang cukup panjang. Ada intro, ada soalan adakah, ada soalan apa tadi semua, perkataan mu'tadil ada, apa lagi, kafirkan ni dah kira takfir pula ni. Ni akidah. Tadi mu'tadil tu sosiologi. Keharmonian sejagat, kenegaraan dah pula. Saya pun tak tahu, saya punya subjek usul fiqh. Tengoklah kita dulu. Perkataan mu'tadil akarnya adalah ain, dal dan juga lam. Al-adl. Al-Quran menyebut A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan kerana permusuhan kamu kepada suatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu dekat dengan takwa. Di dalam kamus Arab, tapi jangan rujuk kamus Marbawi lah itu setakat PMR. Ni masuk di Jordan ni, siapa yang bawa juga masuk pack kargo siap-siap. Tahun depan nak balik kan? Cari lisanul Arab paling kurang. Okey. Tapi jangan cari macam kamus Marbawi. Ain dan lam, cari dengan huruf ain mula-mula, memang sampai bulan Syaban tahun depan tak jumpa. Dia kena cari huruf yang terakhir. Itu kaedah dia. Meletakkan sesuatu, wada'u syai' fi mahallih, letakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan kepada al-adl ialah al-zulm, iaitu zalim, dengan maksud meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini adalah perbezaan di antara pendapat umat Islam dengan pendapat falsafah Barat. Barat menyebut berkaitan dengan adil, berkaitan dengan perkara yang baik, berkaitan dengan perkara yang betul, biasanya menggunakan kaedah al-fadilatu bainar radhilatain. Perkara yang baik adalah terletak di antara dua perkara yang buruk. Dia bukan tengah-tengah. Adil bukan tengah-tengah. Tetapi Barat mengatakan adil tengah-tengah. Seimbang, sama dan seumpamanya. Dulu pernah dibincangkan, kita ni kena seimbang antara dunia dan akhirat dengan maksud 50-50. 50 ni dhaif jiddan kalau exam. Sepatutnya perkataan seimbang yang disebut di dalam Al-Quran, jangan lupa nasib kamu hari akhirat. Wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang ini 100% dunia pun kita cari, 100% akhirat pun kita nakkan. Bukan 50-50. Kita ni kadang-kadang menggunakan pemikiran yang bukan daripada Islam, bukan daripada wahyu Allah, bukan daripada nas, tetapi untuk memahami Islam. Yang berbahaya. Jadi mu'tadil adalah kita memahami, gunakan kaedah yang tidak menzalimi, gunakan kaedah yang betul pada tempatnya. Kita akan tengok isu tadi disebut, mungkin sebahagian orang yang maknanya takfir. Dia antara yang terlalu langsung tidak mengambil peduli dengan orang yang terlalu melampau. Kita berjumpa dengan kisah tadi disebutkan oleh Fadil Ustaz Rozaimi. Yang ini diletakkan satu asas yang begitu kuat, hadis tentang solat asar di Bani Quraidah, sehingga tercetus satu ilmu yang dipanggil fiqh al-maqasid, iaitu fiqh maqasid, objektif. Tengok pada objektif. Sebab itu sebab berlaku ta'adud. Yang ni saya nak sebut sikit.
bincang lama tentang ta'addud fikrah. Saya mula ingat dapat tajuk ni ta'addud zaujat. Tu yang terima terus tu. Bukan terima zaujat tu, tapi nak bahas bagi elok pemikiran manusia tentang tajuk ni. Tapi tengok sekali lagi, oh fikrah rupanya. Mungkin ya, saya tak tahu, ada orang bahasa Arab kebanyakan perkataan ta'addud selepasnya adalah jamak. Mungkin yang paling tepat, boleh komen sikit lah, biar akan datang tak kena panggil tak pun. Mungkin yang tepat ta'addud afkar pun, dia jamak macam ta'addud zaujat. Sebab perkataan ta'addud itu memang sudah melambangkan dia itu jamak. Yang ini tak payah hurai panjang-panjang, tanya Basri ataupun Kufi tak payah. Yang ini dipanggil tasrihan bima ulima iltizaman dalam ilmu usul fiqh. Sebut dapat dipahami daripadanya secara iltizam. Contohnya, buat mari air panas. Maksud apa dia? Jangan buat mari air sejuk. Jangan. Tak payah sebut jangan buat mari air sejuk. Dah dipahami dengan perkataan bila dia minta air panas. Faham ke dia? Buat mari air panas. Lambat itu. Sejuk ni. Sebab yang pertama boleh berlaku ta'addud supaya kita faham. Sebab salah satu pemikiran yang mu'tadil adalah memahami sebab ta'addud. Yang pertama, bahagian dari panel juga bahaskan tadi, kerana tidak semua adillah ataupun dalil-dalil itu datang dalam bentuk iaitu qat'i. Dia punya dalalah. Kita tak bincang subut. Yang ni telah dibahaskan kalau Quran dalam ulumul Quran, kalau hadis dalam ulumul hadis. Tetapi dalalah, perkataan itu menunjukkan apa? Macam mana ulama boleh keluarkan kesimpulan al-amru lil wujub? Bukan senang tu nak buat kesimpulan berdasarkan istiqra'. Biasanya dalam banyak ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, dalalah adalah zanni, iaitu ada ihtimal yang banyak, ada maksud yang boleh difahami banyak daripada satu kefahaman saja. Melainkan ia berkaitan dengan angka. Contohnya sebat 80 kali. Perkataan 80 itu qat'i, tidak zanni padanya. Sebut 80 bukan 79. Sebut 80 bukan 81. Sebab itu jangan tanya bila orang kata sebat 80 kali, 79,5 boleh ke? Tak boleh. 81 lebih boleh tak? Afdal kan kalau lebih kan? Tak boleh juga, kena 80. Dalam keadaan yang para ulama kata angka biasanya adalah qat'i, yang tiada zanni padanya, itu pun mazhab Abu Hanifah mentakwilkan perkataan yang angka pada ayat Al-Quran kepada maksud yang lain. Antaranya ialah it'am asyarati masakin, bagi makan kepada 10 orang. Jumhur ulama kata bagi makan kepada 10 orang, angka ini adalah qat'i. Jadi maknanya bagi makan 10 orang. Orang pertama, orang kedua, ketiga, keempat. Orang pertama aman, kedua mafraq, ketiga mafraq, keempat mafraq. 5 baru mu'tah, 6 nanti balik 4 sampai 10. Tetapi Abu Hanifah kata apa? Dia kata kalau tak bagi 10 orang yang berbeza pun tak apa, 10 orang yang sama tetapi 10 hari yang berbeza. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ihtiram. Pandangan yang lain. Bila ada takwilan tadi ataupun ada zanni, maknanya kita kena hormat dengan pandangan orang lain. Ini untuk pendapat yang mu'tadil. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berjumpa dengan seorang lelaki baru saja selepas berjumpa dengan Sayyidina Ali dan juga Zaid. Bertanya masalah, kemudian diberikan kepada mereka jawapan kepada masalah yang ditanya. Ceritakan kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar pun berkata, "Lau kuntu", kalau sekiranya aku di tempat itu, aku ditanya, "la qadaitu bi kada",
nescaya aku akan hukum dengan hukuman begini, begini, begini. Kemudian lelaki tadi kata kepada Umar, wahai Umar, fama manak, apa yang menegah engkau daripada perkara itu? Wal amru ilaika, dan perkara ini bergantung kepada engkau. Umar pun berkata, aku telah, perkara ini aku bincangkan berdasarkan kepada pandangan aku. Arudduka hadal am ila ra'i, kepada pandanganku, wala ila kitabillah, wala ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalaulah aku kembalikan perkara ini kepada Allah dan kepada Nabi, maknanya ada dalil, la fa'altu, nescaya aku akan buat demikian. Tetapi oleh kerana ia adalah pandanganku semata-mata, war-ra'yu mushtarak, dan pandangan itu ada ciri-ciri, maknanya persamaan, mushtarak, dikongsi bersama. Wa ana lastu adri ayyur ra'yaini ahaqqu 'inda Allah. Aku tidak tahu mana pendapat daripada pendapat aku ke, pendapat Zaid ke, ataupun pendapat daripada Ali yang paling tepat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ihtiram. Kita ni gagal ihtiram. Pendapat orang lain semua salah, yang aku punya paling betul lah. Itu biasanya begitu. Sedangkan ini bukan adab para sahabat. Para sahabat antaranya Abu Bakar As-Siddiq, perkataan yang dia bagi pendapat tentang al-kalalah. Ini dalam bab harta ataupun miraf, subjek yang kita tak nak kan. Bab subjek ni ataupun ilmu ni ilmu yang paling awal diangkat. Siapa yang mahir ilmu ni maknanya dia meninggal dulu. Yang tak pandai-pandai tu subjek tu sebab takut meninggal. Aku bodoh tak apa, saya akan mati lambat. Al-kalah. Biasa orang kata pandangan Umar menyebut pandangan aku betul tapi ada kemungkinan salah. Pandangan orang lain salah tetapi ada kemungkinan betul. Sebenarnya yang lebih tepat ini adalah kata-kata daripada Abu Bakar As-Siddiq berdasarkan kisah pendapat dia tentang al-kalalah. Yang pentingnya adalah sentiasa menyangka kita salah. Kalau pandangan itu pandangan peribadi, kalau pandangan itu berdasarkan kepada akal dan kita merasa orang yang betul, yang ini insya-Allah akan mu'tadil. Seterusnya, untuk mu'tadil juga elakkan daripada beberapa yang sepatutnya terlarang di dalam kita berhadapan dengan situasi ini. Isu takfir ini contohnya lah, kata orang kafir, ada kesan. Sebab yang disebut oleh Al-Qarafi, meninggal pada tahun 486 Hijrah, di dalam kitab Al-Furuq, dia kata apa? Takfir berkaitan dengan iman, berkaitan dengan kufur, minal umur asy-syar'iyyah, daripada perkara-perkara syarak. Bila perkara syarak, mesti ada dalil yang menyebut tentang perkara itu. Kemudian kita berjumpa dengan kata-kata daripada Ibnu Al-Wazir, diperkuatkan dengan kata-kata daripada Ibn Taymiyah. Kemudian ada pendapat juga daripada Imam Asy-Syaukani. Imam Syaukani ini dalam bab qiyas dia tolak tapi hak lain tak apa, tak ada masalah. Cuma bab qiyas ni kalau kita nak ikut Imam Syaukani habis, maknanya kira tak jadi banyak perkara lah. Sebab itu bab qiyas tidak berapa terpakai pandangan ni. Apapun mereka mengatakan perkara ini berkaitan dengan yata'allaq biha, iaitu al-wa'd wal wa'id, berkaitan dengan janji baik ataupun yang ni syurga, al-wa'd, al-wa'id berkaitan dengan neraka. Sebut satu kumpulan yang ini kafir, ada kaitan dengan masir, apakah penghujungnya. Menyebut orang ini mukmin pula ada kesan nanti mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kita berjumpa dengan satu isu di dalam perkara ini, iaitu masalah tahdid al-mustalah. Sebab itu dalam pengajian Islam yang paling penting adalah definisi. Kan kita belajar kan, lughatan, kemudian istilahan. Kalau yang usul fiqh dibahaskan pula, yang ni jamik ke ataupun manik. Ada jamik dan manik ke, jamik saja tetapi tidak manik. Ada orang semangat dia terjemahkan, oh ta'rif ini jamik iaitu masjid dan juga manik. Jamik dengan masjid dia. Jamik ini maknanya merangkumi semua juzuk yang sepatutnya masuk. Manik pula adalah menghalang juzuk yang tidak sepatutnya masuk ke dalam. Sebab itu ta'rif yang paling tepat sifatnya adalah jamik dan juga manik. Iman sebagai contoh ya.
Macam mana boleh memberi kesan kepada perbezaan pendapat, iaitu ta'adud, kita kata pandangan dan seumpamanya, kerana Murji'ah mendefinisikan iman adalah berkaitan dengan at-tasdiq sahaja. Al-amal tak masuk dalam iman. Sebab tu lain, kita ni lain. Iqrar, tasdiq, kemudian amal, kan begitu kan? Itu pun ramai juga kat Malaysia yang beritahu, walaupun korang nampak saya ni tidak menutup aurat, nampak saya ni nampaknya maknanya berjoget, tetapi kami bertakwa dan beriman kepada Allah. Tanya itu dulu suruh dia tu dengan main. Dia ambil takrif Murji'ah tu. Okey, dan yang terakhir yang saya ingin sebut untuk keharmonian juga adalah bezakan di antara tanawu' dan juga tudad. Ada ta'adud, ada perbezaan pendapat yang banyak ini. Sebahagiannya tadi Ustaz Zaimi dikategorikan mazmum, yang tercela dan yang tidak tercela. Sekarang ni mungkin bahagian lain yang boleh dikaitkan adalah ada perbezaan yang tanawu', iaitu dia perbezaan yang memperbanyakkan lagi. Tak ada masalah dalam bab zikir, dalam bab tasyahud. Siapa nak tasyahud guna kaedah ataupun riwayat daripada Ibn Mas'ud lain. Yang ni tak ada masalah. Zikir, doa iftitah, berapa banyak riwayat boleh baca, kita baca. Kemudian ketika rukuk dan ketika sujud, berapa banyak boleh, nak baca yang pertama boleh, kedua boleh dan seumpamanya. Kita sendiri berbeza-beza. Ada yang bidang hadis, ada yang bidang fiqh wa usuluh, ada yang bidang lughah. Ini tanawu'. Takkan kita nak kata siapa ambil selain fiqh wa usul sesat. Kacau. Yang ni tanawu'. Kita melengkapkan, kita maknanya makin memperbanyakkan, dan insya-Allah kita akan buat dengan kepelbagaian yang baik ini. Tetapi ada satu yang disebut lagi tudad, yang ini yang bercanggah, yang ini yang berlawanan. Yang satu kata halal, yang satu kata haram. Yang ini tidak akan boleh untuk digabung. Yang satu kata sah, yang satu kata batil ataupun batal. Yang ini bercanggah. Mesti pilih satu daripada keduanya. Tengok, kalau boleh bawa kepada perpecahan, kalau boleh membawa kepada kerosakan, ia biasanya akan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia termasuk dalam tudad. Tetapi yang tanawu', yang ini silakan. Sebab itu kefahaman berbeza-beza di antara seorang dengan seorang yang lain. Nabi Daud alaihissalam, anaknya Nabi Sulaiman, Allah rakamkan dalam Al-Quran satu kisah, iaitu satu kebun yang dimiliki oleh seseorang bersama dengan seorang satu lagi pula binatang ternakan. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaum. Tuan punya binatang ternakan, dia ada binatang ternakan, tapi binatang ternakan langgar ataupun masuk ke kebun seorang yang lain. Dua-dua pergi mengadu, macam mana nak buat ni, kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian hukuman yang dijatuhkan oleh Nabi Sulaiman, dia kata apa dia? Semua binatang ternakan tu hendaklah diserahkan kepada sahib al-harth. Kerana apa? Bila dinilai balik, jumlah kerugian sama dengan nilai binatang-binatang tadi. Nabi Sulaiman pun dalam tafsir dikisahkan, bila mereka keluar, Nabi Sulaiman tunggu kat luar tu. Dia tanya, apa yang aku hukumkan? Gini. Aku ada pandangan lain. Ni tanawu'. Dia kata, serahkan binatang tadi kepada, tapi serah bukan serah terus. Bahasa kena betul ya. Sebab itu dalam orang fiqh ni, al-ibrah bil ma'ani, bil ma'ani ataupun al-ibrah bil musamma. Dengar betul-betul kawan kita tu. Dia kata, ambillah iPhone ni 300 dinar. Gembira bukan main. Buat korban terus. Esok hari terakhir boleh lagi, no? Buat korban terus. Dia kata free, dia kata bagi, oh dapat free. Ingat, bila kata ambil lah, tetapi 300 dinar itu bukan bagi free, itu suruh beli namanya. 300 dinar tu jual beli, bukannya hibah, bukan hibah. Baik, serahkan selama setahun, maknanya bukan serah betul. Sebab tu terjemah ni payah kadang-kadang. Serahkan setahun, okey, digunakan, susu boleh diambil, kemudian serahkan tanah itu pula kepada sahib al-ghanam. Serah kambing, serah lembu, boleh bawa lembu tu pergi kat orang tu.
nak serah tanam-tanaman ni yang rosak ni boleh bawa ke? Tak, maknanya sahib al-ghanam kena uruskan tanah tadi, cucuk tanam sehingga macam tahun lepas. Selama setahun, nanti pulangkan balik keduanya. Dan ini yang lebih tepat, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang muqtadil dalam banyak isu. Tengok, perhati, kita akan mudah-mudahan menjadi faham umum. Tetapi orang yang ada fiqh, yang ini lebih dakik daripadanya. Sebab itu Raghib Al-Asfahani menyebut, yang meninggal dalam 500 lebih hijrah, fiqh ini adalah lebih khusus daripada al-fahmu, dengan maksud iaitu ma'rifatu batinis syai'i wal wusul ila a'maqiha, mengetahui sesuatu yang di sebalik perkara tertentu dan usul sampai kepada perkara yang paling dalam perkara itu. Mudah-mudahan kita ada faham dan kita ada fiqh untuk menjadi orang yang muqtadil. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada